Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan bagi semua para jemaah Masjid MK dan Mansara Perdana dapat sama-sama kita pada malam ini meneruskan kuliah tauhid daripada kitab Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid. Mudah-mudahan dibukakan hijab di hati kita semua untuk kefahaman dan semuanya amalkan insya-Allah. Dan selanjutnya kita sambung pada kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tunazzalu baina nazairiha bain manzilatal insan minal ain tufaddalu 'alaiha tafdilal ityani 'alal lujain. Ditempatkan dia antara segala umpamanya daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata, dan dilebihkan dia atas sekaliannya seperti yang dilebihkan emas di atas perak. Di sambungannya lagi kata pengarang rahimahullah ta'ala, dia katanya ditempatikan dia, itu kitab ini, kitab Faridatul Faraid ini ditempati dengan maksudnya kalau kita buat perbandingan kitab ini dengan kitab yang lain yang sama taraf, yang kecil, yang nipis, seperti rupa di tengah mata, itu di mata hitam, dan dilebihkan dia atas sekaliannya seperti dilebihkan emas di atas perak. Nak ceritanya amat bernilai kitab ni bagi mereka yang nak mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Hariyatan bi ayyuhrasa 'alaiha wa tuhdara fi suwaida'il fuadi wa haqiqatan bi an turfa'a 'ala minassati tarjihi wal i'timadi. Sebenarlah dengan bahawa dirobohkan atas mendapatnya dan diingatkan segala bicaranya pada mata hati. Sebenarnya lah dengan bahawa risalah ini, kitab ini dirobohkan, itu diambil keuntungan atas mendapatnya, itu dengan bahawa kita beli dan kita pelajarinya. Jadi kitab ni kita beli, kalau tak ada lagi kita beli. Ada-ada kita mempelajarinya. Dan diingatkan segala bicaranya. Itu kita kena faham isi kandungan dia pada mata hati. Dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan, di atas pelamin kelebihan, diberpegang akan dia. Jadi maksudnya kitab ni seeloknya lah kita letak di tempat yang tinggi, seperti mana kita letak pengantin di atas pelamin, kita muliakan dia. Wasammaituha Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Dan hamba itu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, dia letak namakan kitab dia ni Faridatul Faraid pada bicara ilmu aqaid. Itu Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Nama kitab ni secara panjangnya Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Nama pendeknya kitab Faridah. Nama pendeknya kitab Faridah. Itu Faridatul Faraid yang bermaksudnya permata yang tiada tolak bandingnya, permata yang amat berharga, iaitu ambil nama permata, ambil istilah permata yang amat bernilai, letak nama kitab dia. Apabila orang tengok nama kitab ni, orang jadi berasa nak belajar. Lawalah nama dia, comellah nama dia. Jadi kita ada semangat untuk mempelajari akan kitab ni.
Wa 'ala Allahi ta'ala a'tamidu wa min faidhi fadlihi astamidu. Dan di atas Allah Subhanahu wa taala aku berpegang, dan daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala aku menuntuti pertambahan. Jadi dia kata dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala di atas penambahan segala-galanya. Nah itu dia khutbah bagi kitab Faridatul Faraid. Sebenarnya masuk pada perbahasan dia. Bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalil yang diyakinkan. Jadi ilmu tauhid, ilmu usuluddin ataupun ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang berkait dengannya ialah perhimpunan itu gabungan daripada barang yang diyakin akan dia. Itu perkara yang dibangsakan kepada hati, yang kena yakin. Yang kita kena yakin, yang dibangsakan kepada agama yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Itu ambil daripada dalil, itu ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tanya ilmu tauhid ni ambil mana? Ilmu tauhid ni diasah dia, dipunca dia ambil daripada Quran dan ambil daripada hadis. Dia ambil daripada situ. Apabila ambil di situ, maka siapa yang proses dia? Yang proses dia tu ialah ulama ilmu tauhid ataupun ulama ilmu kalam. Proses dia diletak buat satu kitab. Ini bahagian tauhid. Ulama fiqh diambil juga daripada Quran dan hadis, diproses, letak satu kitab nama kitab fiqh. Ambil daripada Quran dan ambil daripada hadis. Kalau orang tanya, kitab usuluddin ataupun sifat 20 ni sifat rekaan ataupun daripada falsafah Yunani, dia bukan. Itu ambil daripada Quran dan ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak boleh pelajari direct daripada Quran dan hadis? Kalau orang tanya, kalau ambil daripada Quran dan hadis, kenapa tak belajar Quran direct, hadis direct? Buka Quran, hari ni kita belajar usuluddin. Baca ayat tafsir, baca ayat tafsir. Ini maksudnya kita tak boleh, kita tak mampu nak ambil ayat Quran dan kita nak faham mengikut kaedah-kaedah agama, kaedah-kaedah ilmu ataupun disiplin ilmu. Kerana nak faham Al-Quran bukan kena satu ilmu saja, kena ada banyak ilmu lagi. Sekadar kita pandai tata bahasa Arab tak cukup lagi. Apabila sukar dan payah bagi kita nak faham satu-satu ayat Quran, maka tentulah berhajat kepada orang yang alim, orang yang pakar, spesialis dia. Spesialis dia bahagian tauhid, dia kaji di ayat, contohlah, dia kaji di ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia kaji di Qul huwallahu ahad, Tuhan ni dia ada sifat ahad wahdaniyah. Katakanlah olehmu ya Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Itu yang Tuhan sebut. Maka ulama pun ambil daripada ayat tu, gabung dengan dalil lain, ayat keluar pula, esa Allah Ta'ala ni ia ada esa pada zat, ia esa pada sifat, esa pada af'al pula. Kalau zat Tuhan kita satu tapi perbuatan dia ada sama dengan perbuatan lain, tak wahdaniyah juga. Maka keluarlah pembahagian wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al. Maka detail lagi, wahdaniyah zat tu apa? Ya ada kamu tasir, kamu pasir, insya-Allah kita akan bincangkan.
Jadi daripada situlah ulama menafsirkan ayat Quran yang berkait dengan tauhid, yang berkait dengan ilmu akidah, letak satu bab suku, letak satu ilmu suku, nama dia ilmu tauhid. Maka bagi kita ni orang awam tak perlu buka Quran. Tak perlu buka hadis untuk detail tauhid. Buka kitab tauhid cukup dah. Buka kitab tauhid, yang ada bahasa dah. Step by step, peringkat dia daripada yang pertama naik kepada bahasa pertengahan, lepas tu bahasa yang tinggi. Kerana itulah dia sebut di sini ilmu tauhid ni ilmu yang dibahasakan kepada i'tiqad, ilmu di dalam hati yang dibahasakan kepada agama yang diambilkan daripada dalil yang diyakin. Dalil yang diyakin dua, itu Quran dan hadis. Maksud dalil yang orang tak boleh pertikai dah. Orang tanya, kamu yakin Tuhan tu Esa mari di mana? Kita kata qul huwallahu ahad. Orang tak boleh pertikai dah. Kata mana mungkin Tuhan wahdaniyah begini-begini, tak boleh pertikai, tapi dalil qat'i dah. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh dipertikaikan lagi. Ini yang dimaksudkan dalil tentang ilmu tauhid, ilmu akidah ataupun ilmu usuluddin, itu diambil daripada dalil, bukti dan petanda yang diyakinkan dia. Lagi katanya, dan bicara ilmu ini pada zat Allah subhanahu wa ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya. Jadi dalam ilmu tauhid ni fokus dia, tumpuan dia pada bicaranya, pada perbahasan ialah tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia fokus tentang zat Allah tetapi bukan tentang hakikat zat. Itu perkara yang berkait dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat-sifat dia. Kerana apa? Kerana apa kita tak boleh fokus kepada zat direct? Tak boleh kita faham dan belajar direct? Kerana kita ni manusia lemah daripada kita mengerti akan hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita belajar ilmu sampai naik sampai tahap PhD ataupun lah ikutlah. Kita belajar sampai tahap tinggi, kita tak akan mengerti hakikat zat Allah tu macam mana. Fikir sampai pecah kepala pun tak boleh. Kerana apa? Kerana kaedahnya al-ajzu anil idraki idrakun. Itu lemah kita daripada mengerti akan hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebenar-benar pengertian. Kalau orang tanya kita macam mana hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, itu orang yang tahu sungguh. Kalau orang tu jawab, Tuhan ni zat dia begian, nampak confident boleh jawab, tapi sebenarnya dia tu jahil. Sebab apa? Sebab hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala kita tak boleh nak mengerti. Apabila kita tak boleh nak mengerti dan mengetahui hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang patut kita tahu dan reti dan faham ialah sifat-sifat dia. Itu sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu sifatnya ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil dan ada sifat yang harus. Itu kita kena faham, itu sifat-sifat dia, hak mana yang wajib, hak mana sifat yang mustahil dan hak mana sifat harus. Sifat wajib ni sifat tetap. Tetap ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada, tak boleh. Jadi dengan maksudnya, akal orang yang normal, akal orang yang normal, apa dia fikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala melalui makhluk ini, ia akan faham bahawasanya benda ni tetap ada pada Allah. Itu namanya sifat yang wajib. Sebagai contohlah sifat kudrat. Sifat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita fikir, makhluk ni Tuhan buat. Kalau Tuhan buat makhluk, kalau dia tak ada sifat kudrat, mana mungkin dia nak cipta makhluk. Maka mestilah kita yakin kata dia tu ada kudrat. Maka kudrat itu ialah sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan begitu juga kita kena faham, kita kena tahu dan yakin akan sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil ni sifat yang tetap tak ada dan tiada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Kita fikir tentang lemah. Boleh tak Tuhan kita ni bersifat dengan sifat lemah? Kita fikir kalau Tuhan kita lemah ni tak adalah makhluk ni. Maka lemah Tuhan tu tetap tidak, nama dia istihalah. Istihalatul mustahil. Dalam ilmu usuluddin disebut istihalatul mustahil. Istihalah ni tetap tidak, mustahil ni lemah. Itu tetap tidak lemah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh dia. Dan barang yang harus baginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab ni juga dia bincang tentang sifat yang harus bagi Allah. Apa yang harus bagi dia? Semuanya ada di 3. Yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Dan begitu juga pada segala rasul. Demikian juga. Dalam kitab Usuluddin juga dia bahas tentang perkara yang berkait dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ambil daripada Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ni kita kena yakin juga. Apakah sifat yang patut, apakah sifat yang tak patut bagi dia, yang tak munasabah bagi dia. Ini termasuk dalam beriman kepada Rasul. Masuk dalam akidah iman juga. Jadi dia kata begitu juga. Maksudnya perkara yang berkait dengan Rasul alaihi wasallam ada sama dengan Tuhan juga. Dia ada wajib, dia ada mustahil dan dia ada harus. Dia ada wajib, dia ada mustahil dan dia ada harus. Dia ada sifat ni wajib bagi Rasul. Dia tu Rasul. Apa sifat yang wajib bagi dia? Sifatnya berdiam. Dia tu Rasul yang Tuhan latih. Apa sifat yang mustahil bagi dia? Sifat yang mustahil bagi dia berdiam. Dan itu juga ada sifat yang harus bagi dia. Semuanya 3. Wajib, mustahil, harus. Lepas tu kalau kita takut keliru. Tuhan ada sifat wajib. Rasul pun ada sifat wajib. Adakah sama dua tu? Ya, tak sama. Cuba hati. Itu sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Rasul ya tak sama. Wajib bagi Allah, nama dia wajib mutlak. Ataupun wajib zati mutlak. Ataupun nama panjang dia wajib pada akal zati mutlak. Itu pada Allah. Adapun pada Rasul, wajib pada akal muqayyad. Wajib pada akal muqayyad. Itu beza dia. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Contohnya sifat kudrat wajib bagi Allah. Sifat sidik wajib bagi Rasul. Contoh dah. Sifat kudrat wajib bagi Allah. Tetap ada pada Allah. Sifat sidik tetap ada pada Rasul. Betul juga ayat ada pada Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul yang lain. Adakah sama? Tidak sama. Kerana kudrat bagi Allah dia tu mutlak. Apa mutlak? Mutlak dengan maksudnya ada dia pada masa azali lagi dah. Dia bukan daripada ciptaan dan bukan dia tu binasa. Itu maksudnya mutlak. Tetap begitu sampai bila-bila. Itu kudrat Allah Subhanahu Wa Taala tu wajib mutlak nama dia. Adapun wajib bagi Rasul, contohnya sifat sidik. Rasul ni wajib bagi dia sidik, wajib bagi dia benar. Tapi benar dia berkait ataupun disebut wajib muqayyad ataupun wajib pada akal zati muqayyad. Apa maksudnya? Iaitu sifat sidik ni wajib ada pada Rasul. Mesti ada pada Rasul, tetap ada pada Rasul berkaitnya selama dia tu jadi Rasul. Selama dia tu Tuhan latih dia jadi Rasul. Maka selama dia jadi Rasul, mesti dia bersifat dengan sidik. Dia tak ada sidik, kita tak terima sama sekali. Ada orang kata, Nabi ni bohong.
Nabi ni penipu, kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab pangkat dia tu Rasul, memastikan dia tu bersifat dengan sifat sidik. Sifat sidik bagi dia selama-lama ke tidak, dia berkait. Berkaitnya selama dia tu jadi Rasul. Ataupun bersyarat selama dia jadi Rasul. Fardu takdir. Okay? Andai katalah Tuhan tarik balik sifat kerasulan. Tuhan tarik balik sifat kerasulan pada Rasul, maka sifat sidik yang wajib tadi tu ia bertukar jadi harus. Tapi tak ada berlaku lagi dah sifat kerasulan ditarik. Jadi fardu takdirnya, sekiranya Tuhan tarik balik sifat Rasul pada Nabi Muhammad SAW contohnya, maka sifat sidik tadi tu jadi harus, bukan wajib tak. Macam kita lah. Kalau kita duduk, kalau kita ada jawatan kan, kita bekerja di syarikat ada jawatan, kita ada kelebihan kita dapat. Dapat guna kereta, dapat guna apa semua. Tapi dapat guna tu bila? Bersyarat kan. Selama kita kerja situ. Baru takdir kita ni dibuang. Tak? Ataupun kita berhenti kerja, tak boleh guna dah lah. Tak boleh guna dah kemudahan yang ada. Macam PM pun sama, Perdana Menteri. Dia ada guna, boleh guna bodyguard apa semua selama dia tu PM. Kalau dia jatuh, letak jawatan ataupun dijatuhkan, maka tak ada semua. Supaya Rasul pun sama. Selama dia jadi Rasul, maka sifat ni wajib ada bagi dia. Sidik ni wajib. Berkata benar ni wajib. Tetap pada dia selama dia tu jadi Rasul. Tetapi pada hakikat yang berlakunya, tidak ada lagi lah Rasul ditarik pangkat dia. Kebanyakan Rasul, semuanya yang dilatih oleh Allah SWT, start daripada latihnya Rasul sehingga dia wafat, sifat kerasulan tu masih ada. Tetap ada pada dia. Begitu juga yang mustahil pada Rasul, itu nama dia mustahil muqayyad. Yang mustahil pada Allah, mustahil mutlak nama dia. Beza juga. Mustahil mutlak dengan maksudnya lemah pada Tuhan, tak ada sama sekali. Dulu, kini dan selama. Sampai bila-bila tak ada. Itu mutlak. Ada pun sifat mustahil bagi Rasul, contohnya kazib, dusta, bohong, penipu, dia tak ada sama sekali pada Rasul. Muqayyad dia berkaitnya selama dia tu jadi Rasul. Juga sifat yang harus padanya. Jadi semuanya berkenaan dengan Tuhan, berkaitan dengan Tuhan, dia ada 3, wajib, mustahil, harus. Yang pada Rasul pun ada 3, wajib, mustahil dan harus. Begitu juga dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul seperti hari kiamat. Dalam ilmu tauhid juga dia bincang juga tentang perkara yang Rasul beritahu kepada kita umat semua ni, perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat yang akan berlaku nanti. Hal ni terhenti di atas Rasul alaihi wasallam. Dia kena Rasul bagi tahu, baru kita boleh tahu. Dia beza dengan sifat kudrat. Kita tengok di makhluk ni, kita reti dan yakin Tuhan kita tu ada. Kita tengok makanan di kedai, kita yakin ada si pembuat dia. Tak boleh jadi nasi lemak ada sendiri, tak boleh. Kita tengok di kuih, di makanan ada di kedai tu, mesti ada orang buat. Tengok masjid dan masara ni ada. Tentu yang ada orang buat dia. Tak ada orang buat, tak boleh terima. Ada pun tentang hari kiamat. Fardu takdir lah. Rasul ni tak ada. Kalau kita fikir, hebat macam mana pun kita fikir, kita tak akan dapat tahu kiamat ni akan ada. Tak akan dapat tahu. Sebab benda yang tak boleh dipikir dalam ilmu usuluddin disebut sam'iyah.
sam'iyat. Maka dapat disimpulkan di sini ilmu tauhid ini ia bincang tiga. Yang pertama tentang Allah iaitu uluhiyah, ketuhanan. Ya. Yang kedua ia bincang tentang kerasulan kenabian namanya nubuwah. Dan yang ketiga ia bincang tentang, ia bahas tentang sam'iyat. Sam'iyat ni benda yang terhenti di atas makluman ataupun info daripada Rasul. Kalau Rasul tak beritahu, kita tak tahu. Macam mana alam barzah. Kalau Rasul tak cerita, kita tak tahu kata lepas mati ni ada orang tu kena azab, ada orang kena nikmat. Lepas tu berlaku kiamat, lepas kiamat tu dia ada pula di mahsyar, lepas ada mahsyar tu ya ada mizan, ya ada sirat. Ya. Lepas sirat tu ya ada sama ada pergi syurga kekal, neraka pun kekal. Kalau Rasul tak beritahu, kita tak tahu. Ya. Ini wajib kita beriman juga, yang disebut juga dalam kitab tauhid, dalam kitab ni ada sebut itu perkara seperti hari kiamat dan lain-lainnya, iaitu masuk dalam perkara yang sam'iyah ataupun perkara yang kita boleh terima, yang kita faham hanya dengan sebab kita dengar daripada Rasul SAW. Dia berkait. Apabila kita yakin Rasul itu siddiq, apabila kita yakin Rasul itu benar, apa saja yang keluar daripada mulutnya mesti berlaku, mesti benar. Dia kata kiamat akan berlaku. Dia sebut Al-Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dia sebut Al-Quran, iaitu apa? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, ada yaumil qiyamah. Jadi kita faham sini kiamat tetap akan berlaku. Ya, kiamat tetap akan berlaku. Sebab apa tetap akan berlaku? Sebab Rasul cerita, Rasul beritahu yang ambil wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tak berlaku lagi. Ya, benda tak berlaku lagi, tapi kita kena yakin akan berlaku benda ni. Sebab apa? Sebab kita yakin siddiq Rasul. Ya, kita yakin siddiq Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tengok pada hadis pula, Nabi sebut dia ada alamat sugra. Kiamat ni dia ada alamat sugra. Lepas tu dia ada pula alamat kubra. Alamat sugra ni alamat yang kecil. Ya? Alamat kubra ni alamat yang besar. Alamat sugra ni maksiat bermahajalela. Alamat kubra contohnya keluar Dajjal, keluar Dukhan, turunnya Nabi Isa AS. Kita yakin di mana kata Nabi Isa turun? Yakin di mana? Benda tak berlaku lagi sebab Rasul beritahu akan dasar Nabi Isa turun. Nabi Isa turun, dia hancurkan semua berhala penyembah berhala, habis hancur. Lepas tu dia angkat semua cukai. Cukai tak ada dah pada masa dia. Pada masa Nabi Isa dua pilihan dia. Iman, Islam ataupun mati. Dua tu je. Dua pilihan je ada. Kalau kamu beriman, kamu selamat. Kalau tak beriman, tak selamat. Mau jawab dia. Dua tu je ada. Tak ada dah pada masa tu pilihan ketiga. Kalau kamu tak nak beriman, boleh. Kamu kena bayar cukai ataupun jizyah. Tak ada. Pilihan ketiga tak ada dah. Itu maksudnya, itu hadis Nabi SAW berkaitan turunnya Nabi Isa AS. Begitu juga turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal di akhir zaman, ikut hadis yang panjang. Yang Dajjal tanya, air sungai tu ufrak, kering tak kering? Kata tak kering lagi. Nanti kering aku keluar. Itu maksudnya. Ini semua perkara yang akan datang ataupun perkara yang gaib, perkara yang kita tak tahu lagi. Tapi benda tu pasti akan berlaku. Sebab apa? Sebab kita yakin apa? Yakin akan siddiq Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu kita membenarkan apa yang dibawa, apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lama. Apa faedah kita belajar kitab ni? Ataupun apakah faedah kita belajar ilmu tauhid? Itu jawabnya dapat kemenangan dan beruntung, itu di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Di dunia sah amalan kita.
Kalau tauhid kita betul, amalan lain itu sah. Kalau tauhid tak betul, amalan tak sah. Ya? Kalau tauhid tak betul, amalan tak sah. Macam mana tauhid golongan Syiah. Ya tak? Jadi kita tambah iman kepada imam yang 12. Ya tak? Jadi kita tambah lagi. Jadi sekiranya akidah kita betul, tauhid kita betul, ibadat lain pun kita betul. Ibadat lain terpakai itu faedah kita belajar ilmu suludin dapat kemenangan di dunia. Dan begitu juga dapat keberuntungan di akhirat. Masuk di akhiratnya kita dapat lepas daripada azab neraka. Itu mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia, dekat nak mati dia, akhir dia sebutnya keluar daripada mulutnya la ilaha illallah. Siapa yang jawab dia, dakhalal jannah, masuk surga lalu. Sebab apa? Sebab ketika itu akidah dia itu betul. Bila masuk surga, maka dapat kemenangan dan keberuntungan selama-lamanya abadan-abadan. Kita bila duduk dalam surga, masuk ke surga, dia tak ada dah keluar balik masuk neraka, tak ada. Macam kita keluar masuk rumah, tak ada dah. Kita duduk atas dunia ni, keluar rumah, pergi pejabat, pergi pasar, tak ada dah. Duduk dalam surga, tetap dalam surga, tak pergi mana-mana dah. Itu maksudnya fauz ataupun keberuntungan ataupun sa'adah ad-darain, iaitu beruntung di dunia dan di akhirat. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala hambanya yang mukallaf atas lidah rasulnya yang membawa akal mereka itu kepada kebajikan yang kekal. Apa itu definisi agama? Takrif ataupun pengertian bagi agama, iaitu ibarat daripada perhimpunan ataupun gabungan daripada segala hukum hakam yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasul. Tualatik Rasul macam Nabi Muhammad ni. Siapa umur 40 tahun dia terima wahyu. Dah. Dia terima wahyu di Gua Hira, lepas terima wahyu tu, lepas tu turunlah wahyu satu-satu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat pada masa itu. Sampai pada sahabat pada masa itu. Maka Nabi pun cerita. Nabi pun cerita pada sahabat, cerita beberapa perkara yang mana apabila kita buat tu kita dapat kebajikan yang kekal. Apa dia? Dapat masuk surga. Itu nama dia agama. Contohlah, turunnya ayat Aqimus shalah atuz zakah. Dirikanlah kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Jadi apabila Nabi beritahu kepada sahabat Aqimus shalah atuz zakah, diri sembahyang dan tunaikan zakat, kamu kena sembahyang 5 kali sehari semalam. Jadi apabila kita sembahyang, maka ada ganjaran syurga, ganjaran pahala. Maka kita sembahyang tu kerana kita nak ganjaran pahala, nak ganjaran syurga dan nak lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia agama. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan akidah. Berkaitan akidah, Tuhan Esa, Tuhan ni gian-gian. Apabila kita dapat tahu benda tu, dapat erti benda tu, kita dapat kebajikan yang kekal. Dan segala tanda agama itu 4. Pertama, sah i'tiqad, iaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini segala tanda bagi agama. Kita nak tengok orang tu beragama ke tidak, dia ada 4 tanda. Beragama ataupun tidak, ia ada 4 tanda. Yang pertamanya, sah i'tiqad dia. Akidah dia tu sah. Kita kena tanya dia. Kita kena tanya dia, dia boleh jawab molek ke tidak. Jadi, sah i'tiqad iaitu jazam
dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah, ataupun disebut juga jazam yang betul dengan hakikat dan realiti. Dia gabungan daripada tiga. Iktikad yang sah, yang pertama jazam ni mantap ataupun kukuh. Tu yang pertama. Yang kedua mutabaqah lil waqi', betul dengan hakikat. Dan yang ketiganya ada dalil. Contohlah, kita belajar tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan itu ada. Tak cukup lagi tu. Ya? Kita kena yakin. Apabila kita yakin, nak yakin dia tu mesti ada dalil bukti. Maka kita pun jawab, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, mustahil dia tu tiada, dan dalilnya alam. Jadi apa dah dalilnya ada, contoh dah alam ni jadi dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Maka barulah cukup. Yang pertama kita yakin, yang kedua betul. Yang betulnya Allah ada sungguh, dan yang ketiga ada dalil. Barulah akidah kita sah. Kerana apa? Kerana ada juga golongan yang yakin Tuhan tu ada, tapi tak betul. Contoh Kristian kan, dia yakin tak Tuhan tu ada, Allah tu ada, yakin. Tapi tak betul, sebab dia tambah Yesus, dia tambah Maryam pula. Tak betul. Yakin tak? Kalau kita tanya dia, Allah tu ada tak? Ada, yakin. Kalau kita kata Allah tu tiada, dia tak terima, sebab ada. Faham? Tetapi, dia yakin dah, sama kita yakin. Tapi kita tambah Yesus, kita tambah Maryam pula. Itu tak betul. Dah keluar. Ada juga orang yang yakin dah, mantap dah pada Tuhan, betul dah, tapi tak ada bukti, tak ada dalil. Betul? Tuhan ni ada. Ada sungguh Tuhan. Lepas tu katanya, mana dalil Tuhan tu ada, sebab aku confused ni. Setiap benda ada mesti boleh tunjuk. Lepas Tuhan ni tak boleh tunjuk, kita pun juga confused. Itu tandanya tak cukup kuat lagi. Tak cukup kuat. Kalau kita berjumpa dengan golongan etis, golongan etis ni golongan yang yang anti Tuhan, yang tak mengaku akan kewujudan Tuhan. Golongan etis ni dia pernah berdebat dengan apa? Imam Hanafi. Masa tu Imam Hanafi kecil lagi. Imam Hanafi kecil lagi dah. Dia pernah berbahas dengan Dahri. Dahri ni orang yang anti Tuhan. Dia kata Tuhan ni tak ada. Dia tanya Imam Hanafi, kata kamu yakin Tuhan ni ada? Ya tak ada sungguh. Dia kata setiap benda ada mesti boleh tunjuk. Dia kata mana Tuhan? Tunjuk Tuhan. Maka Imam Hanafi jawab. Dia kata benda simpul. Dia kata, dia kata bawakan kepadaku susu segelas. Dia kata, bawa susu depan dia. Kamu yakin ini susu? Betul. Dia kata. Imam Hanafi tanya lagi, dah susu ada apa? Dia kata ada manis, ada lemak. Tunjuk kepadaku lemak mana, susu manis dia mana. Tunjuk padaku. Mana lemak dia, mana manis. Ini maksudnya, apabila kita yakin kita ada dalil, barulah kita boleh jawab hujah orang lain. Hujah orang yang nak menggugatkan akan akidah kita. Sebab itulah ilmu usuluddin ni, dia perlu kepada yang pertama kukuh, itu jazam. Yang kedua mutabaqah lil haqi atau lil waqi', mesti betul apa yang kita pegang. Dan yang ketiga ialah mesti ada dalil. Yang betul sini ialah mengikut jaluran ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah yang mu'tadilah, itu akidah yang pertengahan. Tidaklah akidah yang terlalu berat ataupun ekstremis. Dan yang keduanya benar qasad, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Jadi yang pertama tadi, yang pertama tadi kita nak tahu orang tu agama ke tidak, cuba kita tanya bab tauhid. Kita tanya bab tauhid, dia jawab macam mana. Kalau dia jawab, cuba kita tanya bukti pula. Kalau dia tak boleh jawab, tu tak kemah lagi.
Itu tanda orang yang beragama. Dan yang keduanya, benar kosak iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas hati. InsyaAllah kita sabar saya akan datang. Untuk manis setakat ini saja. Mudah-mudahan khususnya pada mana dapat manfaat bersama aku. Qouli hazard. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.